Ya, betul Atika. Penstrukturan semula skim yuran dan biasiswa tersebut berjaya meningkatkan kemasukan mahasiswa ke universiti berkenaan. Tapi sebelum itu, kita ke perkembangan hari pertama jelajah aspirasi keluarga Malaysia Negeri Sarawak yang berlangsung di Dataran Perayaan Petrajaya Kuching. Antara yang menjadi tumpuan utama pengunjung hari ini ialah Karnival Kerjaya Jamin Kerja Keluarga Malaysia 2022. Untuk mengetahui perkembangannya, kita bersama wartawan Firdaus Arashi Idris. Silakan Firdaus. Terima kasih Vanessa di studio Kuching. Baik, Sukarjaya saya kongsikan hari pertama untuk program jelajah aspirasi keluarga Malaysia mendapat sambutan luar biasa. Ini termasuk bagi Karnival Kerjaya Jamin Keluarga Malaysia di Sarawak yang dilangsungkan di dataran perayaan di Stadium Petrajaya Kuching hari ini. Dan Sukarjaya kongsikan lebih 1,000 peluang pekerjaan ditawarkan di lokasi ini selama 3 hari ini. Dan bagi mulas lanjut mengenai karnival ini, kita akan bersama dengan Ketua Zon Perkhidmatan Pekerjaan, Pertubuhan Keselamatan Sosial Pekeso bagi Negeri Sarawak iaitu Cik Syamini Abdul Khalil. Assalamualaikum, selamat petang. Salam sejahtera, selamat petang. Boleh kongsikan tentang sambutan karnival sekali. Salam sejahtera semua. Kami dari bahagian Perkhidmatan Pekerjaan Pekeso Negeri Sarawak sedang mengadakan Karnival Kerjaya Jamin Kerja sempena Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia Negeri Sarawak di mana Kementerian Sumber Malaysia melalui Pekeso dipertanggungjawabkan untuk menyediakan 600,000 peluang pekerjaan di bawah inisiatif Jamin Kerja Keluarga Malaysia. Baik, seperti yang kita lihat sekarang, karnival yang sedang berlangsung bertempat di Dataran Perayaan Petrajaya Kuching Sarawak selama 3 hari berturut-turut, 5 hingga 7 Ogos, 9 pagi hingga 5 petang. Sebanyak 1,000 lebih kekosongan jawatan ditawarkan melibatkan 27 majikan yang akan bersama kita hari itu. Antara majikan yang terlibat, kita ada MCMC, Multimedia Malaysian Communications and Multimedia Commissions, Maybank Berhad, Petronas, Presmetal Bintulu Sdn Bhd, Lonji Kuching dan macam-macam lagi. Karnival terbuka kepada graduan, lepasan sekolah, golongan OKU dan semua golongan pencari kerja. Okey, setakat hari itu sambutan amat menggalakkan. Kita dah menerima kehadiran pencari kerja sebanyak 300 orang dan untuk makluman juga sebanyak lebih kurang 4,000 pencari kerja berdaftar pra-pendaftaran untuk total 3 hari itu. Selain daripada sesi temu juga, pencari kerja yang datang bolehlah mendaftar ke portal kita Pekerjaan Negara My Future Jobs dan boleh juga mendapatkan khidmat kaunseling seperti jika kurang pasti tentang pemilihan jawatan, boleh bertanya dengan pihak Pekeso untuk maklumat lanjut. Kami memang punya harapan kita harap pencari kerja di negeri Sarawak khususnya untuk hadir, jangan lepaskan peluang, hadir ke karnival tu. Ada 1,000 lebih kosongan jawatan ditawarkan. Sekali lagi, warga Sarawak jom rami-rami singgah di Karnival Kerjaya Jamin Kerja 2002 di Dataran Perayaan Petrajaya Kuching Sarawak 5 hingga 7 Ogos, 9 hingga 5 petang. Mungkin boleh tambah sedikit mengenai dokumen-dokumen yang diperlukan, mungkin mereka boleh bekas sekali. Untuk pencari kerja yang datang, jangan lupa bawa resume. Tapi sekiranya tidak membawa resume, siapa jua, kita boleh tolong daftar di portal My Future Jobs. Kita boleh tolong download dan mencetak resume tersebut untuk dibawa bersama temuduga, bersama pihak majikan. Kita ucapkan selamat maju jaya dan semoga mendapat peluang pekerjaan yang diimpikanlah. Terima kasih Cik Syamimi. Dan baik, untuk karnival sepanjang 3 hari ini, orang ramai boleh juga hadir menggunakan kenderaan awam yang disediakan, termasuk menggunakan bas yang disediakan melalui 3 pick-up point yang disediakan untuk ke dataran perayaan ini. Antara lokasi yang disediakan adalah di bangunan Sarjana dan seterusnya di pekarangan Aiman Mall Semerahan dan juga di kawasan Dewan Undangan Negeri Lama di Putrajaya. Mari sama-sama memeriahkan karnival jelajah aspirasi keluarga Malaysia. Selain untuk pergi ke karnival Kerjaya ini, untuk itu kita kembali bersama Vanessa di studio Kuching. Silakan. Terima kasih Firdaus. Sementara itu, pelajar lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM dan lepasan graduan dinasihati untuk rebut peluang pekerjaan yang ditawarkan pada Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia JAKM yang sedang berlangsung di Dataran Perayaan Petrajaya Kuching. Ketua Komunikasi Korporat Jabatan Perdana Menteri Ahmad Raziz Rashid berkata, peluang pekerjaan tersebut adalah antara perkhidmatan yang disediakan termasuk oleh Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah Sarawak Rekoda.
Ahmad Raziz Rashid menjelaskan inisiatif oleh Rekoda tersebut adalah bagi membantu rakyat yang terkesan akibat penularan COVID-19 sejak 2 tahun lepas. Peluang kerja yang ditawarkan, dia range dia besar, luas daripada lepasan SPM sehinggalah yang dah profesional yang kehilangan kerja akibat COVID. Ahmad Raziz ditemui RTM pada pameran agensi-agensi kerajaan bersempena Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia. Sementara itu, pada jelajah itu, orang ramai juga mengambil kesempatan untuk membeli barangan dapur dengan harga yang lebih rendah. Pengunjung yang ditemui menghargai usaha kerajaan tersebut. Mananya yang rasanya mahal lah. Kita stop dulu lah. Bila kita beli mana ada senang dapat kita belilah. Malah ramai yang berpendapat langkah-langkah yang diambil kerajaan dalam mengurangkan impak kenaikan kos sara hidup bertepatan dengan keperluan semasa. Inisiatif Kerajaan Negeri Sarawak menstruktur semula skim yuran dan biasiswa untuk mahasiswa Universiti Teknologi Sarawak UTS memberi impak positif. Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Dr. Anwar Rapai berkata, kemasukan mahasiswa ke UTS memberansangkan setelah inisiatif tersebut dilaksanakan. Dr. Anwar yang juga pengerusi UTS yakin kemasukan mahasiswa ke universiti itu akan meningkat dari semasa ke semasa. Beliau memaklumkan setakat ini seramai 750 orang mahasiswa telah memulakan pengajian, manakala seramai 265 orang lagi dijangkakan memulakan pengajian pada bulan depan. Beliau berharap dengan pertambahan itu, UTS akan menyediakan fasiliti yang mencukupi, antaranya hostel, tenaga akademik dan sebagainya. Dr. Anwar berkata salah satu kebanggaan UTS ialah Dewan Utama UTS yang baru yang dijangka dapat digunakan tahun hadapan, dan dengan siapnya Dewan itu nanti, ia boleh digunakan termasuk majlis convocation dan aktiviti-aktiviti lain. Dewan itu bakal dinamakan sebagai Dewan Chancellor Tun Taib dan telah dipersetujui oleh Tuan Yang Terutama Negeri Sarawak. Beliau berkata demikian pada majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU di antara UTS dan Hok Peng Realty di Sibu. Beliau berkata demikian pada majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU di antara UTS dan Hok Peng Realty di Sibu. MOU tersebut mengenai biasiswa kepada mahasiswa selain peluang bagi latihan industri dan pekerjaan kepada graduan UTS. Sebanyak 11 bahagian daripada pelbagai agensi kerajaan dan persekutuan serta badan berkanun mengesahkan penyertaan dalam kejohanan sukan tenis Majlis Kebajikan dan Anggota-Anggota Kerajaan Sarawak MAKSAK 2022. Pengerusi MAKSAK bahagian Bintulu, Datuk Jack Aman Luat berkata, sukan tersebut mula berlangsung hari ini sehingga Ahad ini. Datuk Jack Aman Luat yang juga Presiden Bahagian Bintulu memberitahu kejohanan tersebut adalah sebagai platform untuk memilih pemain-pemain tenis berbakat dalam kalangan anggota MAKSAK bagi mewakili negeri ke peringkat kebangsaan yang diadakan di Kuching pada September ini. Beliau menambah, selain itu kejohanan itu juga bertujuan untuk mewujudkan semangat setia kawan dan mengeratkan silaturahim dalam kalangan anggotanya. Beliau dalam pada itu berharap agar pertandingan itu dapat diteruskan dan dijadikan acara tahunan khususnya di Bintulu. Baik, dengan itu sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Atikah di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Vanessa untuk perkembangan di Sarawak. Sebelum ke perkembangan